Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Ustazah pada hari ini untuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang kedua. Okey, iaitu dalam bab solat. Okey. Okey, dekat sini kita akan tengok untuk unit yang ketiga, iaitu bahagian rukun solat. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya kita akan tengok iaitu rukun solat. Seperti yang kita telah pelajari sebelum ni, rukun solat ada 13. Okey, Ustazah akan sebutkan satu per satu. Yang pertama iaitu niat. Okey. Yang kedua, berdiri bagi yang berkemampuan. Maksudnya yang sihat tubuh badannya. Okey. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Okey. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tomak-ninah. Okey, macam mana bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, tomak-ninah tu maksudnya berhenti untuk seketika ataupun berhenti sekejap. Okey, yang keenam, iktidal serta tomak-ninah. Okey, bacaan dia Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, yang ketujuh, sujud serta tomak-ninah. Bacaan dia Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, dan yang ke-8, duduk antara dua sujud. Okey, bacaan dia Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Okey. Yang ke-12, memberi salam, dan yang terakhir, yang ke-13, tertib. Okey, jadi kamu kena ingat rukun solat ada berapa dan kena tahu apa yang terkandung dalam rukun solat tersebut. Okey, jelas? Boleh faham dekat sini? Okey, yang seterusnya kita tengok bahagian rukun solat. Okey, kalau tadi kita tengok rukun solat sahaja. Okey, rukun solat ada 13. Okey, kalau bahagian rukun solat ada 3. Yang pertama, rukun qalbi. Yang kedua, rukun fi'li. Yang ketiga, rukun qauli. Okey, ingat bahagian ada 3. Kalau rukun solat ada 13. Okey, nak tahu tak apa yang dimaksudkan dengan rukun qalbi ataupun rukun fi'li dan rukun qauli? Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan bahagian rukun. Okey, yang pertama, rukun qalbi. Okey, rukun qalbi adalah teras ibadah solat kerana ia penentu khusyuk atau tidak solat seseorang itu. Maksudnya solat kita lah. Okey, dia teras ibadah solat kerana ia penentu khusyuk atau tidak solat kita itu. Okey, iaitu rukun yang berasaskan kepada hati. Okey, jadi rukun qalbi ini kalau nak senang ingat, kita ingat ia adalah berasaskan kepada hati. Okey, kita tengok yang pertama adalah niat, yang kedua tertib. Okey, niat. Kalau kata niat mestilah di dalam hati. Okey, itu adalah rukun qalbi berasaskan kepada hati. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya kita akan tengok rukun fi'li. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukun fi'li? Okey, saya terangkan. Rukun fi'li merupakan rukun yang
berasaskan kepada perbuatan anggota badan ataupun berasaskan kepada pergerakan anggota badan. Okey, kita tengok antaranya adalah rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Okey, ini adalah rukun fi'li iaitu berasaskan kepada perbuatan ataupun pergerakan anggota badan. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya kita akan tengok rukun qauli. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukun qauli? Okey, rukun qauli merupakan cara solat dalam bentuk kata-kata tertentu iaitu sebutan dan bacaan. Okey, yang ni rukun qauli ni berasaskan kepada sebutan dan bacaan. Okey, contoh iaitu membaca surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah tu kita membaca, betul tak? Dalam bentuk sebutan dan bacaan. Ataupun contoh lagi satu, membaca tahiyat akhir. Okey, itu adalah rukun qauli. Okey, jadi bahagian rukun ingat balik ada 3 iaitu rukun qalbi berasaskan kepada hati, rukun fi'li berasaskan kepada perbuatan dan yang terakhir rukun qauli berasaskan kepada sebutan dan bacaan. Okey, boleh faham? Okey, untuk slide yang seterusnya kita akan tengok perkara sunat. Okey, saya ulang. Perkara sunat iaitu perkara sunat dalam solat. Okey, terbahagi kepada 2 iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad ataupun sunat hayat? Okey, dekat sini saya akan terangkan. Okey, kita tengok sunat ab'ad ialah perkara-perkara sunat. Okey, dia masih lagi perkara-perkara sunat yang dilakukan semasa solat yang apabila ditinggalkan. Okey, ingat. Apabila ditinggalkan, disunatkan melakukan sujud sahwi sebagai ganti. Okey, kalau nak senang ingat dekat sini, sunat ab'ad adalah perkara sunat. Sekiranya kita terlupa ataupun tertinggal, maka disunatkan melakukan sujud sahwi sebagai ganti. Okey, boleh faham? Okey, ini adalah antara perkara sunat yang perlu kita ganti dengan sujud sahwi sekiranya kita tertinggal. Okey, yang pertama membaca tahiyat awal. Okey, sekiranya kita terlupa, okey, kita disunatkan menggantikan dengan cara sujud sahwi. Okey, sunat bukan wajib. Okey, kalau sunat kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat kita tak dapat apa-apa, tapi dia masih lagi disunatkan untuk menggantikan dengan cara melakukan sujud sahwi. Okey, yang kedua membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Okey, yang ketiga membaca selawat ke atas keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Okey, yang keempat membaca doa kunut. Okey, ketika dalam solat subuh. Okey, jadinya ini adalah antara perkara-perkara sunat. Okey, sekiranya kita terlupa ataupun tertinggal, disunatkan untuk menggantikan dengan cara melakukan sujud sahwi. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sujud sahwi. Okey, Ustazah terangkan. Sujud sahwi adalah sujud sebanyak 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Kerana, sebab apa? Sebab ataupun kerana terlupa atau tertinggal
tertinggal salah satu daripada perkara sunat abaat yang Ustazah sebutkan tadi. Okey, yang ada 4 tu. Okey, ia dilakukan selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum, okey, sebelum memberi salam. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sujud sahwi adalah sunat muakkad yang dilakukan untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang terjadi di dalam solat. Okey, itu adalah sujud sahwi. Sekiranya kita terlupa salah satu perkara sunat abaat, jadi kita disunatkan untuk menggantikan dengan cara melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali, iaitu selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Okey, kerana untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang terjadi di dalam solat. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya jom kita tengok cara melakukan sujud sahwi. Okey, macam mana caranya? Okey. Yang pertama, kita tengok selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum memberi salam, bersujudlah sambil mengucap takbir Allahu Akbar dan membaca bacaan dalam sujud sahwi. Okey, ini adalah bacaan sujud sahwi. Okey, jom kita tengok macam mana. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Okey, diulang sebanyak 3 kali. Okey, maksudnya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya yang kedua. Duduk antara 2 sujud semula dengan bacaan seperti solat biasa, iaitu bacaan duduk antara 2 sujud. Okey, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. Barulah yang ketiga kita sujud sekali lagi sambil mengucap takbir dan membaca bacaan dalam sujud sahwi sebanyak 3 kali. Okey, bacaan yang tadi iaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Okey, ini adalah cara untuk melakukan sujud sahwi. Okey, boleh faham? Okey, untuk slide yang seterusnya kita tengok perkara sunat yang kedua, iaitu sunat hayat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sunat hayat ini? Okey, iaitu perkara-perkara sunat semasa solat yang jika tertinggal untuk melakukannya tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Maksud yang lebih ringkas, sekiranya kita terlupa tak perlulah buat sujud sahwi. Okey, kalau sunat abaat tadi, sekiranya kita terlupa, kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Okey, dengan cara macam mana? Digantikan dengan cara melakukan sujud sahwi. Itu adalah sunat abaat. Okey, kalau sunat hayat tidak perlu diganti. Okey, kita tengok antara perkara-perkara sunat hayat. Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita akan tengok perkara-perkara sunat hayat. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat. Okey, sekiranya kita terlupa, kita tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. Okey, kita tengok yang pertama iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan iktidal. Okey, sekiranya kita lupa mengangkat takbir ketika rukuk dan iktidal, so tak perlulah dilakukan sujud sahwi. Bermaksud tak
payah digantikan dengan sujud sahwi. Okey. Yang kedua, meletakkan tangan kanan ke atas belakang tangan kiri di bawah dada ketika berdiri. Okey, sekiranya terlupa, tak perlulah digantikan dengan sujud sahwi. Manakala yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awuz, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, melafazkan amin selesai membaca surah Al-Fatihah. Okey, sekiranya kita terlupa perkara-perkara sunat hayat ni, jadi kita tak perlulah menggantikan dengan sujud sahwi. Okey, ini adalah 5 perkara sunat hayat. Okey, seterusnya kita tengok ada lagi. Okey, untuk sambungan perkara-perkara sunat hayat yang seterusnya adalah yang keenam, membaca surah pilihan selepas surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Andai kata selepas je baca surah Al-Fatihah, terus kita rukuk. Lupa nak baca surah-surah pendek, surah-surah lazim. Kan? Tak apa, okey, tak perlulah digantikan dengan sujud sahwi. Okey. Yang ketujuh, melafazkan takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Okey. Yang ke-8, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Okey. Yang ke-9, memberi salam yang kedua. Okey, anda kata lepas je salam yang pertama tu, terus kita sapu muka. Kan, lupa pula nak bagi salam yang kedua. Okey, tak apa. Okey, tak perlulah digantikan dengan sujud sahwi. Okey, boleh faham tak? Okey, kesemua sekali ada 9 perkara sunat hayat, iaitu sekiranya kita terlupa, tidak perlulah digantikan dengan sujud sahwi. Okey, boleh faham? Alhamdulillah, selesai sudah kelas kita pada hari ini. InsyaAllah, Ustazah akan sambung lagi di lain waktu untuk unit yang seterusnya. Okey, insyaAllah. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.